Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita sedia maklum, kita sedang usaha untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Ia bukan soalan yang mudah. Ada orang mengatakan, mengapa kita ceritakan hal yang lalu? Tapi rakyat harus tahu. Kerana kalau kita dengar dalam ceramah-ceramah, dia bagi andaian seperti yang disebut oleh Datuk Seri Zahid, seolah-olah semuanya sudah sempurna. Tidak. Ekonomi harus dilonjakkan, dipacu dengan kadar yang lebih pantas. Tapi kita warisi ekonomi yang malam. Mana-mana saya terangkan, hutang 1.5 triliun ringgit. Kalau kita sebagai keluarga, kita ada hutang, gaji RM5,000 sebulan, hutang 1 juta. Nak pulih itu tidak mudah. Dan ekonomi negara pun kalau kata mengikut pakar ekonomi Adam Smith, macam ekonomi keluarga. Nak faham. Jadi kalau hutang cara tidak bertanggungjawab dulu sampai 1.5 triliun, nak suruh kita selesaikan dalam 1-2 tahun tidak mudah. Gaji RM5,000 tapi belanja yang wajib RM7,500. Itu disebut defisit. Kita tanggung defisit. Berapa peratus? 5.6%. Jadi apakah yang dilakukan dalam Jemaah Menteri? Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang itu siapa akan bayar? Sekarang bebannya dan anak-anak kita. Jadi anak kita lahir, tanggungjawab pertama bayar hutang. Jadi kita kata jangan hutang. Jadi kita terpaksa turunkan kerugian atau kekurangan perbelanjaan daripada 5.6% menjadi 5%. Orang tanya, mengapa tak kurangkan lebih lagi? Kalau kita kurang lebih, projek desa di wilayah terpaksa dipotong. Projek sekolah terpaksa dipotong. Kesihatan terpaksa juga dikurangkan. Saya tak sanggup. Jadi rakan-rakan Jemaah Menteri kata, kita potong projek-projek mega yang tidak mendesak. Kita tambah projek pembangunan desa untuk pendidikan sekolah anak-anak kita. Kita tambah 2 bilion ringgit dalam keadaan susah. Apa lagi kita buat? Melalui Dr. Zaleha, kita baiki semua klinik-klinik desa. Berapa jumlah? Tambah. Soal pembaik pulih. 1.4 bilion ringgit. Klinik desa ini walaupun tidak bawah Kementerian Desa tapi tanggungjawab Timbalan Perdana Menteri yang berkenaan kerana membangunkan, memajukan kawasan desa dan wilayah. Saya tekankan hal ini supaya kita faham dan maklum. Ya. Sebab itu gaji menteri dipotong. Dalam kita ambil gaji, boleh dipermainkan, saya tak peduli. Dan tindakan tegas diambil. Kita mesti mula selamatkan negara kita. Bukan cara maki hamun dan fitnah. Selamatkan apa? Saya nak beritahu hari ini Menteri Pertahanan ada, dia tahu. Saudara Mak Hassan tahu kedudukan pasukan keselamatan. Komitmen baik. Disiplin baik. Tetapi peralatan dan senjata masih ketinggalan. Sebab tak dapat kita guna wang dengan sebaik mungkin. Sekarang dengan kerjasama Datuk Mat dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin, semua pembelian itu diputuskan oleh pakar-pakar di kementerian dan kita beli tanpa komisen oleh orang-orang politik. Ini keputusan kita yang kita tegas. Ini penting, ini disebut tata kelola. Bukan cakap Melayu, Islam, kemudian sakau. Kemudian pergi fitnah hari-hari. Tak betul. Kita bangkit baru-baru ini soal perjanjian saya dengan Presiden Jokowi. Riuh rendah dibawa di luar. Di Parlimen tak berani. Di Parlimen tanya dengan baik dan kita jawab, dia diam. Di luar fitnah. Apa dia kata? Kita jual maruah negeri. Kita tak bertanggungjawab. Kita khianat pada negara. Saya baik, saya Perdana Menteri. Kalau saya bukan, saya lesing lah tadi jawapan.
Tapi itu saya kata, okey, jaga. Baik. Tak betul. Saya tidak mungkin tanda tangani. Nah, pertama saya nak sebut. Indonesia siapa? Itu jiran kita. Satu rumpun. Sahabat. Dulu sebahagian besarnya satu negara. Sama ada kerajaan Melayu Melaka atau Johor Riau atau Majapahit. Itu hubungan itu sebagai satu keluarga. Saya tidak mau bermusuh dengan Indonesia. Jiran, saling bergantungan. Malah kita mau tingkatkan persahabatan kebaikan di Indonesia. Orang Negeri Sembilan lebih lagi. Nama yang Minang lah. Ataupun yang Bugis, atau yang Jawa ada juga sebelah sana. Ya. Baik. Jadi bila kita gunding berapa belas tahun, makan puluh tahun sejak merdeka bincang, 18 tahun bincang pasal sempadan, saya putuskan dengan Jokowi, instruksi dia kepada rakyat dia, selesaikan dengan segera. Arahan saya kepada pegawai, cari jalan, bukan gadai. Ikut peraturannya, siapa putuskan? Jawatan Kuasa Ukur dan Pemetaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Peguam Negara, semua uruskan. Dah selesai, baru saya sign. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Tapi oleh kerana orang yang bingai ini dia tak faham, sebab tak disebut istilah J1, J2 apa nama. Ya. Jadi dia tak faham, itu belum selesai. Kawasan di Sabah, ada bahagian yang belum selesai. Pulau Sebatik, belum selesai. Jadi kita katakan, Presiden Jokowi, kita sign yang selesai. Yang kamu maki hamun kami jual negara ni apa punya? Dan saya kata pakai kipas putih, cakap soal Islam. Kemudian fitnah orang. Fakta tidak tahu. Mengikut ada beberapa pakar menyebut. Saya tanya di parlimen, pakar tu siapa? Apa nama dia? Dia di mana? Nahi kabin nahi. Tidak ada jawapan. Kemudian dia kata bahawa beberapa kawasan kita telah digadai dan dikhianati oleh Perdana Menteri. Kawasan mana? Sempadan di mana? Dia ada. Pulau Sebatik belum selesai. Oh, termasuk Johor. Johor saya bercakap sendiri dengan tuanku Bahduli Yang Maha Mulia, tuanku Sultan Johor. Kawasan yang kita tanda tangan ini tak termasuk perbatasan Johor. Dia melepasi sempadan negeri Johor. Ini saya nak tekankan contoh bagaimana fakta itu ditipu oleh orang yang kononnya menggelar diri mereka ustaz atau tok guru. Sebab itu kita rujuk pada fakta. Nak pakai orang politik ini, dengar boleh. Kalau nak tahu betul tak betul, cek fakta.